Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa salihin wal ulama wal amin wal muslimin wal mu'minin wa khususan ila ruh syulillah al Fatihah. Minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Waj'alni wazira wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala maghfiratik. Amin ya rabbal alamin. Kita buka tengok kita Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, menghentilah 27. Bariwa. Yang ketiga kalam masdari. Nado. Tak jumpa ni. Tu doang dia. 5 baris daripada bawah muka surat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata dia yang ketiganya. Yang ketiganya ni daripada 4 makna. 4 makna perkataan kalam tu. Dalam bahasa Arab, kaf, lam, alif, mim. Kalamun itu membawa kepada 4 makna. Dia hurai dah dulu. Makna yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Pertama itu dengan makna kalam ismi. Yang kedua dengan makna kalam nafsani. Yang ketiga makna dengan makna kalam itu iaitu dia kata ketiganya kalam masdari. Masdar lah. Iaitu kalam dengan makna bercakap dan berkata-kata. Kalam ni lah yang kita terjemah dengan makna bercakap, berkata-kata. Dia panggil kalam masdari. Sebab itu sifat kalam Allah Ta'ala tak boleh diterjemah. Kita kata tak menepati pada ta'rif. Kalau kita terjemah kalam artinya berkata-kata. Sebab berkata-kata itu dia menunjukkan kepada kalam masdari. Dia bukan menunjuk kepada kalam ismi. Sedangkan di dalam perbahasan ilmu akidah yang dikehendaki pada sifat kalam Allah Ta'ala itu, iaitu kalam yang dikategorikan sebagai kalam ismi. Dihitung kalam masdari baru dengan makna berkata-kata. Sebab tu berkata-kata lawan bagi sifat berkata-kata
Dia bukan bisu. Sebab tu kalau kita terjemah kalam sifat yang ke-13, iaitu sifat kalam ertinya berkata-kata. Berkata-kata. Bila terbit berkata-kata, satgi dia umat, lawannya bisu. Kalau berkata-kata, lawan dia bukan bisu. Tak kena dah. Tak kena dah. Jadi mana? Jadi bisu ni lawan dia bukan dengan berkata-kata. Bisu tu lawan dia dengan perkata. Berkata-kata lawan dia diam. Itu. Ni hak duk berkata-kata ni. Ana seorang lah dalam masjid ni pagi ni duk berkata-kata waktu ular ni. Dan ketika ni ana duk berkata-kata. Lawan hak ana duk berkata-kata tu bukan bisu, diam. Hak tak duduk dalam masjid ni, hak tak berkata ni bisu kah? Tak, bukan bisu. Diam orang bagi. Tapi kalau tak ada perkata, baru lawan dia bisu. Sebab tu di dalam penterjemahan daripada kitab Arab kepada kitab Jawi, maka ulama-ulama yang terdahulu mereka menterjemahkan kalam dengan berkata-kata. Tapi bila mereka datangkan takrif ataupun makna berkata-kata tu, dia kata sifatun wujudiyatun qaimatun bizatillah. Dia umai gitu. Makna dia bubuh takrif dengan kalimah kalam tu kena. Tapi dia terjemah di kalam tu lari. Bukanlah ulama dulu jangan raw. Kita ulama dulu cerdik. Yang bodoh kita. Yang bodoh kita. Maka sebab itulah dibuat pembaharuan di alam Melayu kita ni oleh seorang ulama nama dia Syekh Ismail Al-Fatani ataupun Pak Da'i. Dia menterjemahkan pada zaman dia itu, di dalam kitab dia tu, di dalam matan Baqarah tu, maka dia menterjemahkan bermula daripada zaman dia tu, dia menterjemahkan ini dengan diletakkan kalimah per untuk meletakkan berbetulan dengan ta'rif dipanggil. Dan bila dia letak kalimah per di hadapan berbetulan dengan ta'rif yang dikehendaki oleh para ulama mutakallimin. Jadi dia terpaksalah berdepan dengan kritikan. Contohlah. Tapi waktu zaman tu dia terima kritikan dan dia terima hujah. Bila terima hujah sekalipun, bila berhujah dengan dia, kebanyakan ulama mengiyakan apa yang diterjemah. Pasal apa? Pasal terjemah daripada bahasa Melayu kita, terjemah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu kita tu, jadi di situ tu bukanlah ulama dulu tak reti, tetapi kurang bertepatan dari segi sudut bahasa. Dari segi tarif tak lari pun. Gitulah. Jadi kita duk terjemah ni, kitab-kitab dulu ni terjemah kepada kalam yang masdari dia panggil. Dengan makna bercakap dan berkata-kata. Bercakap, berkata-kata. Duk bercakap, duk berkata-kata. Arab panggil kalam masdari. Melayu panggil kata ataupun berkata-kata. Cakap atau berkata-kata. Tu Arab dia panggil kalam masdari. Maka kalam ini, yang kata kalam masdari ini baharu. Dia ni jenis baharu. Dia bukan qadim. Yang kata kalam masdari ini dia baharu. Lagu mana kata baharu? Pasal bila berkata-kata, bila bercakap, dia ada mula. Bila kita nak bercakap, ada mula. Ada.
Kan? Dah cakap ada mula. Dah ada mula, ada akhir tak? Dah tentu ada akhir. Bila tiap-tiap barang yang ada mula, ada akhir, orang tak panggil khadim, orang panggil baharu. Jadi, tiap-tiap perkara, tiap-tiap barang yang ada mula, lagi ada akhir, tak boleh dinamakan khadim, dinamakan baharu. Di situ. Maka dia kata, kalam ni baharu, lagi pula tidak ada bendanya. Kalam ni bukan ada benda. Tak ada benda pun. Dia tahu. Hanya reti jua. Yang kata bercakap, berkata-kata tu, kita reti jua. Apa makna dia? Yang kata kalam ni baharu tu tak ada benda. Hanya reti jua. Lagu mana? Lagu mana kata hak berkata-kata tu? Tulis bawah ni. Kalau kita nak tasbih kepada kita, kalau kita nak bagi perumpamaan pada kita ni, kalam masdari ni dia panggil apa? Dia panggil bergerak bibir mulut. Itu dia panggil kalam masdari, bergerak bibir. Bergerak bibir. Ana duk bercakap ni, duk berkata-kata ni tak boleh berkata-kata, tak boleh bercakap-cakap, melainkan ana kena menggerakkan bibir mulut. Maka bila bergerak bibir mulut itulah kehendak kita tu bergerak bibir mulut, maka mengeluarkan suara, mengeluarkan huruf. Hak bergerak bibir tu orang panggil kalam masdari. Dia faham tak? Ni kena reti tak ni? Kena reti je ni. Panjang lebar ulama bahas. Kerana nama bagi bercakap-cakap, nama bagi bercakap-cakap dan mengeluarkan huruf dan suara, maka diri mengeluar huruf suara itu mesti baharu. Tiap-tiap yang mengeluar huruf dan suara itu, diri hak duk mengeluarkan huruf suara tu baharu belaka. Ni. Pasal apa? Pasal ada huruf, ada suara. Lepas tu ada mula, ada binasa. Hak anak duk bercakap ni, duk bergerak bibir mulut ni. Duk bergerak bibir mulut, keluar terbit huruf, keluar terbit suara. Binasa tak suara? Binasa tak huruf? Binasa. Hak pukul 6.40 anda bercakap tak ada dah lah ni. Habis binasa lah. Nanti. Hak duk bercakap lah ni pun sat lagi binasa pula. Tu dia panggil baharu. Payahlah. Usuluddin, ulama mutakallimin, dia syarah ambil tu. Pasal nak reti, kalam tu banyak. Tu hak duduk di Quran tu panggil kalam juga. Hak duduk di Quran tu, buka Quran tu, duduk tengok huruf. Tadi duk tengok huruf ada mula, boleh binasa tu. Boleh binasa ke tak? Boleh ha? Habis tu qadim lah. Qadim lah. Nak ukur pun tak? Qadim ke? Tanya tengok.
Qadim kada. Al-Quran kalamul qadimul la yubalu. Ada kalimah tu. Ada. Quran tu qadim. Quran mana qadim? Kalau hak tu qadim, makna hak tu tak ada mula. Tak ada akhir. Tu mana kok? Tu makna baru qadim. Tak boleh binasa. Ambil Quran tu tak kira koyak. Nasa. Ambil Quran tu yang tu ada tu kertas tu buh atas api. Nasa. Habis tu qadim kah? Nu ulama kata Al-Quran kalamul qadimul la yubalu apa semua tu. Bermula Quran tu Quran yang qadim yang tak jemu mendengar. Quran mana? Tu kalam ulama pun dah kita nak faham pun payah dah. Tambahlah kalam Quran lagi tu. Quran yang dimaksudkan oleh ulama yang tidak binasa, yang qadim, iaitu Quran dengan makna sifat perkata yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makna dia. Betul. Sifat perkata hak mana? Sifat perkata yang diletakkan takrif oleh ulama yang kata sifatun wujudiyatun ghaimatun bizatillah. Sifat yang bangsa wujudi yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itu kalam tu, yang tak huruf, yang tak ada suara, yang bukan huruf, yang bukan suara, yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalam itulah yang disebut sebagai kalam yang qadim. Ni. Kalam tu disebut kalam yang qadim. Bila ada sifat perkata di Tuhan tu, cadang Tuhan nak kata-kata. Hak cadang Tuhan pada Anzali tu, hak tu qadim juga. Ingat tu. Tapi kalau kalam hak bangsa masdar, itu bukan qadim, itu baru. Ni hak kita ada syarah. Mana kalam hak masdar? Ni hak masdar kalau nisbah hak kita ni hak duk bergerak mulut. Nak bergerak mulut, kita kata menggerakkan mulut, menggerakkan lidah. Hak tu orang panggil masdar. Yang tu kena dekat baharu. Jadi kadang tu dia nak bain tu. Maka diri nak mengeluarkan huruf dan suara tu mesti baharu. Mesti baharu. Kalau kita nisbah bibir mulut kita, nisbah lidah kita, kan? Boleh ke tak? Boleh ke no? 4 bulan tinggal PKP, nak kena montir ni. Setengah jam lah. Aduh, ya Allah, hui. Hak tu kalau orang tanya tengoklah kalau tak ngaji Usuluddin ni. Tanya kalam dah berapa dah lah. Musin lah nak jawab. Kalam ada 4 sekurang-kurang ambil tahu. Nama kalam ismi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam lafzi. 4 ni 2 hak dibangsa kepada qadim yang tidak ada mula lagi tak terima binasa, 2 lagi dibangsakan kepada baharu.
Jadi, kalam mana baharu? Kalam yang disebut sebagai kalam hak baharu tu kalam masdari, dan kalam yang kita nak masuk ni nama dia kalam lafzi. Lafaz. Tengok. Keempatnya kalam lafzi, iaitu kalam dengan makna perkataan daripada huruf, suara dan sebagainya yang dapat didengar selepas daripada berkata-kata. Selepas daripada berlaku masdar, maka apabila berlakunya masdar tu, keluarlah daripada mulut ana ni huruf-huruf yang bercantum, yang menghasilkan perkataan, yang menghasilkan jumlah ataupun ayat. Maka dapat didengar oleh telinga orang. Maka kalam yang didengar oleh telinga orang yang tersusun daripada kalimah, yang kalimah tersusun daripada huruf, dan huruf itu yang melekat dekat angin ni masuk dalam telinga muslimin dan muslimat, hak tu dia panggil lafzi. Ni, kalam tu dia panggil kalam lafzi, lafaz. Ni, kalam tu dia panggil kalam lafaz. Daripada lafaz tu ada kawan tulis pula. Barang yang terhasil daripada kalam lafzi. Tulis pula. Ustaz carah tu aku tulis semua. Aku boleh baca balik hak dia kata tadi tu. Mana hak yang tu? Hak yang tu masuk lagi kalam dia pula. Hak melekat di angin, hak berhuruf, hak bersuara, lepas daripada dia melekat di angin, masuk lubang telinga kita, hilang. Maka hak melekat di angin tu, hak huruf tu, hak suara tu, hak itu dia panggil lafzi. Boleh nampak? Awal lah ulama pergi syarah tu. Memang kena syarah tu. Nak faham apa tu? Nak faham di ayat Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Kallama tu ya, kallama tu dah. Ulama duk syarah terbit mai. Nanti. Ayat Al-Quran bukan senang. Ayat Al-Quran bukannya senang. Baca senang, nak terjemah senang. Nak reti, nak faham, payah. Kitab ulama pun ibarat dia hukmai dalam kitab ibarat kitab pun teruk dah kita nak faham, apatah lagilah kalam yang mai daripada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagilah nak memahami dia. Maka orang yang diberi kefahaman mengenai Al-Quran, maka mereka boleh mengistimbatkan sesuatu hukum, maka mereka tu bukan orang biasalah. Mereka tu daripada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Itulah ulama-ulama kita yang nama mujtahid, para ulama mujtahid. Kita ni duk tumpang di mana? Di asar ilmu yang Tuhan bagi kat depa, bekas-bekas Tuhan bagi kat depa tu, depa tulis dalam kitab ni. Maka kita tumpang saja. Kita nak faham sendiri, pakai tak boleh faham lah. Terberak cerik pun tak boleh faham. Jadi, Allahu Akbar, tak tahu no. Letih, nak faham Quran ni letih. Nak faham di Quran tu cukup-cukup letih. Sebab tu ulama dulu sakan tunggu mengaji bukan kata ni, mengaji sungguh-sungguh. Kita lah ni mengaji 3-4 tahun, kemah. Bahasa kemah. Orang dulu mengaji 40 tahun. Untuk kenali di Mekah. Ngaji di Mekah 22 tahun. 22 tahun. Setelah dia mengaji di Kelantan, tak ingin nak pergi Mekah. Miskin. Syekh Muhammad Yusuf. Ataupun orang panggil Tok Kenali. Dikenali oleh dunia alam Melayu ni. Sampai di Arab pun orang kenal.
nak pergi Mekah, habis mengaji kat pondok-pondok di Kelantan, teringin nak pergi mengaji di Mekah. Orang duk habaq di Mekah ni orang alim banyak. Duit tak ada, nak pergi naik kapal ayam. Kerja tak tahu nak hingga dah nak pergi Mekah. Nung kapal haji nak sampai. Kerja. Boleh RM20 lah. Nak pergi mengaji orang dulu susah payah. Sebab tu Tuhan bagi ilmu mereka tu, tahqiq engkau. Boleh RM20. Kata bagian 22. Orang kampung kesian ke dia. Orang Kubang Kerian kesian. Ada ni kutik-kutik duit, cantum-cantum boleh RM50. RM50 bawa pergi Mekah. RM50 bawa pergi Mekah. Sampai di Mekah. Mekah bukan macam law. Almarhum Tok Guru kita duk cerita. Tok Guru ngaji Mekah lama 40 tahun. Dan keliling Kaabah, Mataf, kita duk tawaf, keliling Mataf tu setiap tiang semua ada ulama. Setiap tiang tu semua ada ulama. Daripada subuh sampai subuh pagi esok ada orang mengajar. Non-stop 24 jam. Dulu. Lah ni pun ada juga, tapi tingkat 2. Naik tingkat 2 ada, dia duduk buah kerusi apa. Tapi puak tu tak boleh mengajar apa, mengaling mengajar tafsir, mengajar hadis. 2 tu lah. Hang baca kitab boleh dipegang lah. Kitab hadis, kitab tafsir. Pinek macam ngok. Nak boleh lah. Dulu setiap tiang tu tau. Kat Berimpung ngaji. Tu kenali sampai Mekah. Habis duit. Nak makan duit tak ada. Minum air Zam-Zam. Menilau tempat-tempat orang buang sampah cari makan. Ulama tu. Kita nak pandai apa, terkedarah sehari 6 kali. Dia pagi awal dah terapang pukul 7, pukul 10 makan dah, tengah hari makan lagi, pukul 3 makan lagi. Tu sampai tengah malam makan lagi. 6 kali. Kita nak boleh sangat. Kalau kitab nawak bagi hati. Cerah mata hati, cerah akal fikiran, kena kosongkan perut. Bab pada menyatakan berlapar. Kelebihan berlapar. Itu duit tak ada. Harap belah kesian orang. Itu ngaji muka. Nak beli kitab pun duit tak ada. Pergi dengar tok-tok guru mengajar ni dekat tiang-tiang masjid tu. Orang duduk depan, dia duduk belakang. Tak berani pergi depan, kitab tak ada. Dia takut kena jegah. Duduk belakang baju pun lusuh lah. Dia belakang. Dengar. Nak beli pensil pun duit tak ada. Dah makan pun tak ada duit, nama nak beli kitab. Ajar aku. Kok Mekah tu cari makan. Tu orang dulu. Tu pun 22 tahun. Kita pergi hantar anak kita. Terputus duit. Tunggu lah. Dia cabut balik habis. Sebab tu boleh tunggu orang dulu. Dan duduk ngajak. Tok Guru duduk ngajak. Masuk kuliah ni. Tak dan nak pergi cari makan pun. Nak pergi kerja pun tak dan. Sayang. Kalau Tok Guru Syekh Muhammad Yusof ni, Tok kenali, dia minat satu-satu kitab tu dia beli kitab tu, boleh sebuah tu sayang tak ada dah. Sayang tu sampai tak dobit apa, tak berani dobit. Sayang kitab.
Nanti lo kita pun sayang kitab tu, aku tak mau tabik sayang kitab. Kita tak mau tabik bukan sayang kitab, pencegahan. Dia apa-apa tak mau tabik kitab. Pasal kitab tu kalau Tok Guru baca habis, dia boleh jual, dia beli kitab lain pula. Dia tak mau tabik. Jadi sampai habis orang ngajak. Dalam ramai-ramai Tok Guru yang dia mengaji ni, Allah Ta'ala nak mengangkat martabat dia. Ada Tok Guru seorang yang kasyaf. Ada ngaji. Siapa? Syekh Ahmad. Ngarang kitab Faridatul Faraid fi ilmi al-aqaid. Kasyaf tu. Aulia. Dia duduk tengok ramai mengaji kat dia ni, ramai mengaji, dia duduk tengok. Dia duduk nampak nu belakang. Dia biasa kata antara muridku yang bakal menjadi aulia waliullah. Siapa? Tu Ali. Itu yang dimaksud oleh Syekh Ahmad. Dia duduk tengok. Satu hari Allah Ta'ala nak mengangkat martabat Tok Ali. Syekh Wan Ahmad dia tanya 2 soalan kat anak murid dia. Anak murid beratus yang duduk depan dia ni, seorang tak boleh jawab. Ni. Seorang tak boleh jawab. Kan? Tanya 2 soalan ni kira pokai. Kita pun duduk mengaji lama, kalau lepas tanya kalam boleh jawab 4 jadi. Nak suruh hurai tak erti, boleh jawab 4 kau hurai tu. Seorang tak boleh nak jawab. Syekh Ahmad panggung kepala. Nu hak belakang tu, budak Kelantan macam ni. Dia panggil budak Kelantan. Syekh Ahmad panggil. Nak murid hak depan ni, hak saban, sok-sok, hak jubah, sakai si bekat tu, ya kan? Panggil siapa ni? Panggil Syekh Muhammad Yusuf. Dia pun dengan baju compang camping dia. Hang mah ni. Jawab soalan hak ni. Depa hak duk tengok dia mengaji ni duk tunduk lena. Dah kitab tak ada, tulis dah. Duk belakang pula lena tu. Tu kata hang jawab soalan ni. Dia jawab baru. Habis selesai. Rapat. Tok Guru kata tu kira jawab tu. Hak Tok Guru tanya tu. Kira Tok Guru tak ada dah benda. Nak bahas. Dia bahas sampai habis. Syekh Muhammad kata mulai hari ni hang duduk sebelah aku. Tak bintang nah, duduk sebelah aku. Dia jadi salah seorang daripada orang kanan Syekh Muhammad. Syekh Muhammad. Nak cerita ulama dulu ngaji ya. Syekh Muhammad menguasai 40 bidang ilmu. 47 bidang ilmu. Tok Kenali kata aku hanya mampu menguasai sebahagian, lebih kurang dekat 30 ilmu guruku. Tapi aku tak mampu menandingi Syekh Muhammad melepasi 47 bidang ilmu. Sebab itulah Syekh Muhammad disebut pentasheh kitab pada zaman itu yang dikeluar di Mesir, di Mekah, Istanbul, 4 buah negara yang ambil Syekh Muhammad menjadi pentasheh kitab. Sehingga dibukukan oleh pemikir barat bahawa Syekh Muhammad seorang daripada ahli pemikir yang sangat terulung di kalangan orang Melayu. Pasal apa? Pasal dia boleh mengarang dan boleh mengetahui ilmu bidang, bukan ilmu bidang agama, malahan ilmu bidang dunia. Antara dia 2 ilmu. Satu ilmu kimia, sehingga dia mengarang kitab boleh menghasilkan mah. Yang kedua, dia mengarang kitab ilmu perubatan sampai boleh membedah organ dalam manusia. Sebab dia mengaji kepada Syekh Muhammad bin Abdul Rahim Al-Kibli, pengarang kitab Luqtah Al-Ijlan, bidang perubatan. Yang Luqtah Al-Ijlan tu dibawa balik oleh barat,
dan ditukar, diterjemuh di dalam bahasa orang putih dan ditukar. Nama penterjemah hari ini, kalau ilmu perubatan, asal mai daripada Syekh Muhammad. Tak apa, panjang ni tau. Keempat, kalam lafzi. Berhenti tentu sudah. Baca dah, baris sudah. Berhenti lebih tu. Lebih dah tengah jam. Minta maaf Maman. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Lepas daripada tu, Ana nak beritahu sikit. Tempat pengajian Ana ni, sekarang ni hampir melepasi 50% pembangunan untuk buat bangunan 2 tingkat, dewan pengajian dan juga kelas. Tapi masih belum cukup keuangan. Kalau siapa-siapa yang masih nak menyumbang, Ana tak buat wakaf, sebarang wakaf Ana tak buat. No, Ana buat sumbangan ikhlas ya, berapa pun tak apa. Kalau siapa-siapa yang nak menyumbang, Ana tinggalkan di atas tu, Ana tinggal tak keluar kat ambil orang tu. Lepas tu Ana tinggal kat Mama Ahid, kok ni. Di sini ada nombor akaun Ana, nombor telefon. Kok kami masih memerlukan lebih kurang 120k lagi untuk menyiapkan keseluruhan. Untuk menyiapkan keseluruhan bangunan. Boleh pergi tengok. Sekarang ni naik dah 2 tingkat, dah diatok bata habis dah. Cuma nak buat bumbung, lepas tu nak ni lah lebih kurang 50% lebih dah siap. Tapi masih memerlukan sumbangan. Kalau tuan-tuan nak sumbang untuk tolong Ana untuk menyiapkan pusat pengajian umumi Turas, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkatan pada rezeki tuan-tuan muslimin dan muslimat. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman, Allahumma zidna ilman, Allahumma zidna ilman. Allahumma ya 'allamna ma'alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa najjina fahisha ma zahara min hawa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min kullil bala wa kullil khala wa kullil khaba wa kullil waba wa kullil fitan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, dan juga terima kasih berbahagia kepada Ustaz Asbullah Wahab atas